Okey ni, sebelum tu kita tengok dulu video ni. Bom bakar. Serangga terbabit memenuhi setiap ruang di halaman rumah selain merebak ke kawasan pokok buah-buahan. Selamat datang ke dalam rancangan Sembang Apa Hari Ini. Ada info kita share. Bersama saya Safira, hos anda, dan juga saya Dini akan menemani anda sehingga tamat perbincangan topik kita hari ini. Ya, betul tu Fira. Topik kita pada hari ini ialah mengenai stres. Sekarang ni, semua rakyat Malaysia menghadapi stres maupun dari sekolah menengah, rendah pun dah ada kena stres. Betul kan Fira? Okay. Tak kira usia sebenarnya. Yes, betul. Baiklah, apa-apa pun sebelum kita menjemput tetamu undangan kita pada hari ini, saya akan terangkan sedikit mengenai apa itu stres. Okey, stres ni adalah tindak balas antara emosi, fizikal, mental yang bawa kepada sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Jadi, Cik Safira. Okey, tajuk kita pada minggu ini ialah tekanan persekitaran ataupun dalam bahasa Inggerisnya environmental stressor. So, kita akan jemput tetamu yang sangat pakar dalam tajuk ini. Fira, baru-baru ni Dini ada tengok dekat TikTok. Tak tahu antara Fira ada tengok ke tak? Ada seorang doktor psikologi yang kira mahir dalam Psikologi? yes, dalam yang doktor perempuan tu yang mengkongsikan mengenai tips-tips Psikologi? betul itu. Ada juga lalu di FYP saya. So, Jadi, adakah tetamu kita pada hari ini ialah beliau? mungkin ya Mungkin ya. kita bawakan eksklusif Okey. daripada rancangan kita, iaitu Dr. Irdina. Selamat datang Doktor. Selamat datang. Terima kasih Dini dan Fira kerana telah menjemput saya pada program hari ini. Dan cantik juga kan studio awak kat sini. Terima kasih. So pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik tekanan persekitaran di Malaysia. Okey Doktor, saya dapat tahu yang Doktor ni memang pakar dalam bidang psikologi. Jadi kami dan juga para penonton nak tahu lebih dekat lagi dengan Doktor ni. Siapa Doktor ni? Selalunya kami hanya melihat di telefon saja. Dari TikTok yang virus baru-baru ni. So, boleh Doktor sharekan sikit latar belakang Doktor? Terima kasih Fira kerana bertanyakan soalan kepada saya. Nama diberi Nur Wafat Irdina binti Nur Hafizal. Saya berasal daripada Johor Bahru. Johor Doktor. Ya, saya Johor di Tebrau. Saya student Doktor. Oh, sama-sama orang Johor. Ya, betul. Ya, 01. Saya belajar di Universiti Islam Malaysia di Nilai Negeri Sembilan. Saya mengambil bidang psikologi dan sekarang bidang saya tu saya dah ambil hingga ke PhD. Wow, bukan salah orang. Ya. Dan saya sekarang mengajar di universiti di KL. Okey Fira, maksudnya nama di TikTok sebagai Dr. Syai tu merupakan memang pangkat dia sebagai doktor. Okey, Dr. Irdina, hari ni tajuk kita ialah tekanan persekitaran. Boleh tak kongsikan kepada kami semua pada hari ini mengenai tekanan persekitaran? Okey, tekanan dia ada banyak jenis. Tapi topik yang kita akan bincangkan pada hari ini tentang tekanan persekitaran kan? Ya, betul. Okey. Tekanan persekitaran ni dia membawa maksud ialah satu aspek yang meningkatkan mental dan fizikal manusia dalam kehidupan seharian. So Doktor, boleh kongsikan apakah faktor-faktor tekanan persekitaran ni berlaku? Okey, antara faktor tekanan persekitaran ni ada banyak sebenarnya. Antaranya sesak, bunyi, bencana alam dan cahaya. Antara yang saya boleh jelaskan adalah sesak, iaitu
sesak ni dia akan mengganggu manusia kerana dengan kualiti udara yang kurang baik lah. So kita akan mengalami sesak seperti sesak nafas macam itulah. Yang kedua adalah pencahayaan. So cahaya ni macam dia juga akan mengganggu kita sebagai manusia dalam apa jua aktiviti lah yang kita akan buat seharian. Okey, Dr. Irina. Tadi doktor terangkan mengenai faktor. Jadi sekarang saya nak tanya kesan persekitaran terhadap manusia, terhadap kita. Okey, kesan persekitaran ni dia juga ada banyak. Antaranya kesan terhadap kesihatan mental, kesihatan fizikal, prestasi dan produktiviti serta kualiti hidup. Okey, kesihatan fizikal ni dia berlakunya daripada perubahan iklim, iaitu akan menyebabkan kita jatuh sakit, dan antara sakit yang kita akan dapat adalah demam, sesama batuk. Okey, seterusnya adalah kesihatan mental, iaitu dia macam dia menjejaskan jugalah manusia dari segi bunyi yang bising, cuaca yang tidak menentu, dia akan menyebabkan penyakit anxiety kepada manusia lah. Terima kasih doktor kerana telah mengulaskan isu ini, dan juga terima kasih kerana sudi hadir jemputan kami ke dalam program Sembang Apa hari ini doktor. Terima kasih sangat. Okey Fira, sekarang ni kita dah tahu kesan, kita dah tahu faktor. Tapi kita tak tahu lagi langkah atau strategi yang perlu kita lakukan. Betul tak? Betul tu. Jadi rancangan kami telah menjemput tetamu istimewa yang bertanggungjawab dalam bidang ni, iaitu Menteri Sumber Asli kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Nurul Balqis. Selamat datang Datuk. Okey Datuk, terima kasih kerana sudi hadir ke program kami pada hari ini. Dan Datuk boleh ceritakan sedikit latar belakang Datuk ni? Terima kasih kepada Encik Dini dan Encik Fira. Nama saya Nur Balqis Zati binti Azman. Saya berasal daripada Melaka dan jawatan saya adalah Menteri Sumber Asli. Okey Datuk, tadi kami dah membincangkan mengenai kesan dan faktor mengenai stres, tekanan environment ni. Jadi sekarang ni kami nak mengetahui mengenai langkah atau strategi yang boleh kita lakukan bersama. Okeylah. Baiklah, ada beberapa strategi yang boleh kita buat, iaitu mengurangkan langkah pengurangan bunyi. Dan yang kedua, perancangan bandar dan pertimbangan. Yang ketiga, pengurusan percayaan dan irama. Dan yang keempat, insentif peningkatan kualiti udara. Dan yang terakhir adalah mengurangkan tekanan berkaitan serangga. Seterusnya, perancangan bandar dan pertimbangan reka bentuk. Contohnya, kita boleh memisahkan zon-zon yang berbeza berdasarkan kebisingan yang dihasilkan. Dan juga menempatkan area tinggal jauh dan dari sumber kebisingan seperti jalan raya atau jalur kereta. Okey Datuk, kita sebagai individu ni dan komuniti yang lain, apa yang kita perlu buat untuk kita kurangkan tekanan persekitaran ni? Apa individu dan juga komuniti boleh buat untuk mengatasi isu-isu tersebut? Antaranya pengurangan bunyi di rumah dan tempat kerja. Boleh menggunakan material peredam suara di dinding dan lantai. Dan juga boleh menggunakan penutup telinga atau earphone saat berada di tempat kerja. Seterusnya, mewujudkan kawasan hijau dan mempromosikan aktiviti di luaran. Contohnya menanam pohon dan tanaman di sekitar rumah atau komuniti. Dan juga mendorong orang melakukan kegiatan luar rumah seperti berjalan, olahraga, piknik di taman atau di tempat yang terbuka. Terima kasih Datuk kerana telah berkongsi strategi yang bermanfaat kepada kami dan juga komuniti-komuniti yang di luar sana untuk atasi masalah ini Datuk. Terima kasih kerana sudi juga kerana hadir ke program kami. Terima kasih. Okey Fira,
hari ni kita dapat banyak maklumat iaitu daripada Dr. Irina daripada Datuk Balkis. Kita dapat memang banyaklah maklumat untuk kita daripada atasi. segi kesan, faktor dan juga kita dapat langkah. Betul, daripada Datuk Balkis tadi Ya, tu. betul. So, kami dan juga anda semua pasti dapat tahu cara-cara untuk kita atasi tekanan persekitaran ni. So, kita dah jumpa jawapan untuk masalah ini. Betul. Kita dah jumpa yang lebih terang dan Betul, jelas. daripada orang yang betul lah. Ya, betul. So, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi. Bye.